Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to channel. Pagi ni macam biasa Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit teknikal analisis untuk tengok ke mana arah pergerakan market. So hari ni Zul akan tengokkan di Bitcoin apakah yang dah terjadi semalam dan Zul ada expectation ada sedikit bullish momentum dan kita akan ada sikit sampai price naik sampai 10%. Kenapa? Zul akan terangkan di chart. Kemudian kalau ikutkan semalam ada satu coin yang melakukan peningkatan hampir 30% iaitu ApeCoin. So kalau anda ada ApeCoin, patukah anda buy sekarang ataupun adakah patut sell sekarang? Nanti tu akan terangkan di chart apakah apa perlu anda buat di current level price untuk ApeCoin. So guys, let's go, kita pergi ke coin market cap dulu untuk review market secara keseluruhan apa yang berlaku dalam tempoh 24 hours semalam. So apapun untuk pagi ni Zul hanya nak pergi ringkas saja. Kita akan tengok cara summary untuk pergerakan market semalam iaitu hari Khamis. So hari ni hari Jumaat tu total market berada di 1.81 iaitu peningkatan sebanyak 0.81%. Iaitu kalau ikutkan pagi semalam kita hanyalah 1.7 trilion. So untuk expected untuk hari Khamis kita naik sampai 1.8, so sedikit peningkatan ialah 0.81%. Volume meningkat 7.32, so meaning kenaikan total market di support of volume, so meaning kita akan expected ada melakukan kenaikan sedikit. Kemudian di Bitcoin expected increase banyak 0.2% dominasi dalam market. So harga semasa untuk pagi ni, so Bitcoin dalam tempoh 24 hours Bitcoin increase banyak 1.32 hampir ke 40k. So apapun 40k lah kita punya resistance untuk kita punya channel iaitu channel descending channel iaitu bull pattern. So adakah kita akan break? Nanti akan tengokkan di chart. Ethereum juga expected 2.9 expected untuk tadi tu nampak dah kembali ke 3k. So normally untuk kita punya entry di Bybit untuk kali kedua adalah dalam profit. Adakah Zul akan close? Nanti Zul akan tunjukkan apa yang kriteria yang Zul sedang tunggu untuk close Zul punya position di Bybit yang Zul masuk di Bitcoin dan Ethereum. So 1.56%. So pun untuk BNB 3.7 dan kita tengok ApeCoin tadi. ApeCoin expectation untuk ApeCoin naik sebanyak 22%, so kepada 23 per coin. So adakah Ape ni good position untuk buy sekarang ataupun untuk sell? Nanti Zul akan terangkan di chart. So guys, tanpa buang masa lagi, let's go kita pergi ke trading view untuk tengok chart kita iaitu BTC USDT. So sebelum Zul pergi ke BTC USDT, Zul nak tunjuk satu chart iaitu DXY. So DXY adalah Dollar Strength Index. So Dollar Strength Index adalah apa yang berlaku di dolar sedang breakout kita punya pattern. So berdasarkan pattern ni Zul ada share kan semalam iaitu inilah pattern bullish, iaitu pattern untuk pattern dolar akan terus melakukan peningkatan iaitu daripada bawah buat falling channel. Ini dah kata bull flag iaitu expectation price breakout. Kita akan sampai price dalam kawasan almost dalam $115. So dah pun berlaku breakout semalam. Itu kan di chart daily pun dah breakout kita punya channel ni. So kita expectation untuk dia drop, tapi dolar strength. Tapi apapun expectation untuk hari raya ni 3 dan 4 hari bulan nanti ialah hari raya kita, hari raya pertama dan hari kedua. So 3 dan 4 hari bulan 5 nanti adalah expected akan berlaku Fed meeting. Tu Fed meeting akan dijangkakan interest rate akan dinaikkan daripada currently interest adalah 0.25, daripada 0% naik ke 0.25% untuk last meeting. So meeting untuk bulan nanti bulan Mei kita akan expected sepatutnya dia akan naik ke 0.25%, tapi dijangkakan Fed meeting kali ni iaitu hari raya kita nanti expectation dia akan naik terus ke 0.5%, double daripada apa yang naik bulan lepas, iaitu meaning 0.25 tambah 0.5 meaning kita akan expected interest rate di US akan bertukar menjadi 0.75%. Disebabkan apa? Disebabkan inflation dia terus naik daripada 79 ke 89. So sekiranya interest rate tak dinaikkan, expectation untuk inflation akan naik lebih tinggi. So meaning apa itu berlaku sedikit pengukuhan ataupun rasa secure dalam dolar. So setelah dolar sedang melakukan kenaikan, apapun kita ada trajectory untuk price adalah hampir 1.5. Sekiranya ini berlaku peningkatan, tu meaning untuk currently kita tengok agak kata menarik iaitu Bitcoin juga melakukan kekuatan, melakukan kenaikan. Selalunya expected untuk dolar drop. So apapun dolar ni kita akan tengok kekuatan dolar. Meaning kalau dolar makin meningkat, kita dah tengok pun ringgit Malaysia pun drop itu 4.3 dah. Tu meaning kita expected makin tinggi dolar, expected ringgit kita akan more kata drop. Bukanlah expected ringgit drop, sebab apa? Dolar yang mengukur. So apapun inilah kata USD dollar. So expected 1.5. Tu apa yang saya nak tengok adalah satu lagi chart yang menentukan so far
berdasarkan kuartal untuk sekarang kita tengok Nasdaq lah apa berlaku, price sedang melakukan dropping. So dropping sampai mana? Dropping sampai dia punya level iaitu 157. So apa yang berlaku expectation kat ni, kita tengok RSI dan stok RSI. So RSI dah berada di oversold, stok RSI pun dah berada di oversold. So meaning kita akan nampak huge bounce, sedikit bounce sama kat kawasan ni kita ada bounce. So kat bounce sampai mana tu expectation kan untuk ini swing high kita akan pergi ke 4 hours. So swing high ini ke swing low, expectation bounce kita akan sampai at least ke kawasan balik kuartal resistance sebelum yang support yang di breakout sebelum ni iaitu 176, iaitu sebanyak peningkatan hampir, kalau kita tengok ni daripada lower adalah hampir 10%. So Nasdaq ini currently kuartal follow pergerakan Bitcoin. Sebenarnya kalau Nasdaq naik, Bitcoin akan naik. Sekarang Nasdaq jatuh, Bitcoin juga akan jatuh. So kalau anda tengok perbentukan dia sama saja, chart dia expectation chart tu sama bentuk di Bitcoin. So peningkatan ini adalah expectation yang akan melakukan efek di Bitcoin. So kita pergi ke chart Bitcoin, apakah akan berlaku? Normally kita tengok Nasdaq akan naik, Bitcoin juga naik. So untuk di Bitcoin semalam tu ada sharekan di Discord channel, iaitu tu ada monitor iaitu dua pattern bullish, iaitu pertama kita ada falling channel. So falling channel, yes, kita boleh drag lagi ke bawah, tapi walaupun tu tak nak breakout trailer merah ni, breakout merah ni adalah very bearish untuk kita punya pergerakan price. So walaupun kita dah naik atas dan monitor dekat satu pattern, iaitu pattern falling wedge. So siapa ingat falling wedge adalah very bullish pattern, iaitu dengan 78% kan break. So price dah pun breakout semalam. Untukkan daily, kita akan tengok daily belum lagi. Kalau ikutkan, kalau strong adalah di daily. So apa pun kita ada masa lagi dalam 16 minit. Kalau ikutkan base time ni, kita ada masih lagi dalam 16 minit untuk price itu. Ini 16 minit 14 second untuk price to breakout. Sekiranya daily berjaya break atas ni, meaning kita akan seperti more strong untuk kenaikan. Tapi pun hari ni hari Jumaat, so ada possibility kita hanya akan close below ni. Kemudian hari Sabtu Ahad mungkin kita hanya buat sideway ke kawasan ni, meaning breakout. So meaning expected untuk next week kita akan ada pump. Apapun kita akan tengok macam mana pergerakan chart day by day. So untuk di Bitcoin, untuk di 4 hours dah pun breakout. So meaning kita ada price target untuk falling wedge ni adalah macam tu major semalam, iaitu daripada point breaking. So point breaking, kita dah breaking kat sini. So meaning kita akan expected price tu naik sampai ke kawasan ni. So, kawasan ni ada apa? Kawasan ni ada kita punya falling channel, iaitu bullish pattern, dan ada bullish pattern. So expected sampai kawasan ni. Dan berapakah percentage untuk kenaikan ke kawasan tu? And kebetulan ataupun expected sama daripada low ke high. Kita nampak price itu naik sebanyak 10%, iaitu sama dengan Nasdaq. So meaning tu sedikit bullish untuk pergerakan tu. Dan walaupun kita ada possibility juga untuk price tu ada sedikit kuartal naik dan turun sebelum dia melakukan kenaikan. So kenaikan ni, kejatuhan ni adalah kejatuhan yang ditunggukan untuk buy balik, untuk expected another dollar cost average. So kat position Bitcoin, kat manakah Zul akan jual? Sebab apa? Di position di Bybit, siapa ingat tu ada masuk dalam kuartal RM1,000, iaitu dah Dubai pun, iaitu di Ethereum Dubai sebanyak RM500 dan Ethereum RM5, iaitu itu dia punya modal lah daripada $333. So kita lost $140 ataupun $30 untuk first position. Now dalam second position, daripada 300 dah ke untung dalam $15 untuk di Bybit. Bitcoin untung dalam kuartal $8, untuk di Ethereum untung dalam hampir $6. So $6 less, $8 lebih. So expect tambah ialah dari $14. So walaupun position ni dia akan close, ingat inilah di Bybit adalah account untuk short term trade, iaitu menggunakan spot tu, tak gunakan ini untuk leverage. Tapi kalau anda nak gunakan point entry untuk leverage, terpulang kepada anda. So inilah expectation untuk sampai di kawasan ni. So now kita expect adakah Zul akan close berdasarkan RSI. So berdasarkan RSI, stok RSI kita dah pun berada di overbought. So meaning kita ada sedikit ruang untuk sampai ke zon merah, iaitu zon merah adalah 100. Kalau ikutkan Zul punya RSI ni, ada sedikit lagi peningkatan untuk sampai ke kawasan ini, iaitu dalam 26% lagi peningkatan. So expected ada potential untuk melakukan sikit lagi peningkatan. Apapun sekiranya stok RSI berada touch ruang selang ni, Zul akan close position di Bybit. Sebab apa? Untuk menunggu expected kita akan
ada momentum kita akan ada expected untuk short term drop, dan short term drop tu kita akan ambil profit kita akan masuk kawasan ni untuk expectation price sampai ke target kita iaitu 41k, iaitu 10% peningkatan berdasarkan Nasdaq punya trajectory. So untuk itu adalah RSI, stock RSI. Kemudian kita tengok juga RSI. So RSI ni apa yang nak tunggu? Nak tunggu pergerakan bearish divergence. Apa tu bearish divergence? Iaitu price buat higher high tapi RSI buat higher low. So sekiranya ini Zul nampak, automatic Zul akan close position di Bybit tadi. Di Binance Zul akan holding, tapi untuk short term di coin ni di Bybit, so time by time Zul akan increasekan lagi modal dalam tu. So sekiranya anda nak bila Zul buy, bila Zul sell, anda boleh kata dapatkan maklumat tu di Discord channel. Dan di Discord channel tu macam mana nak join? Macam biasa sebelum ni, anda klik button join. Kemudian lepas anda klik button join, anda akan nampak dalam membership ni akan ada link untuk ke Discord channel. Zul akan sharekan buy dan sell Zul. Sekiranya Zul sell hari ni, Zul akan sharekan di Bybit, di Binance. Di Discord channel untuk expectation. Ataupun anda dah dapat pun apa Zul yang nak tengok, iaitu penting iaitu RSI dan stock RSI dan expectation. Bila Zul nampak bearish divergence, Zul akan close position di kuartal Bybit. So itulah pergerakan di Bitcoin. So let's go, kita pergi ke coin tadi iaitu ApeCoin. So apa yang berlaku di ApeCoin? ApeCoin melakukan peningkatan sebanyak 23%. Adakah good position untuk anda buy sekarang ataupun tidak? So let's go, kita pergi chart, biar chart berbicara sendiri mengenai buy ataupun sell position. So kita akan pergi Ape USDT. Zul akan guna chart di Binance. Sebelum ni Zul ada draw. Dan sebelum ni Zul ada draw, iaitu Ape mengenai Ape. Zul cakap adalah consider good position buy. Anda akan buy bila whatever price tu berada dalam box orange ni. Berdasarkan lepas iaitu 5 April, awal bulan 4, Zul cakap whatever price kawasan ni lah good position to buy. Antara 11 dan 16 tengok price dah pun jatuh kawasan ni dan price terus bounce. So now dia bounce, expected siapa yang dah buy kawasan ni, tahniah untuk anda. Dan expected untuk sekarang, adakah good anda untuk take profit? Consider good untuk take profit disebabkan price dah sampai ke kawasan major resistance daripada swing high to swing low, kita nampak resistance, swing low to swing high, kita nampak support. So untuk ini adalah position untuk anda take profit. Kalau anda long term di Ape, apa yang anda boleh buat adalah anda masuk RM1,000 kawasan ni, sampai kawasan ni anda bawa keluar modal dan sedikit profit. Mungkin anda bawa RM100,000, ataupun yang terbaik adalah anda bawa keluar saja modal, dan modal tu anda tunggu balik untuk dia retrace balik ke kawasan ini. So kawasan mana sekiranya dia buat higher high baru, so meaning tak risau, kita akan tarik macam swing low to swing high, meaning kita akan bawa orang, kita akan sedikit meningkat. So whatever price return balik kawasan ni, kita boleh reinvest balik Ape untuk a long term. So siapa dah invest untuk currently, berdasarkan kalau Zul masuk ala Zul, anda akan keluar modal ke ni. Katakan anda masuk $1,000 kat sini, Zul akan keluar modal 1,000, dan yang untung tu Zul biarkan. Sebab apa? Yang untung tu naik, kita akan profit lagi. Kalau drop pun kita still lagi profit. Sebab apa? Dia tak kacau modal. Dan sekiranya dia drop balik ke kawasan support, kita akan buy balik menggunakan modal. So meaning asset anda akan bertambah. So apa lagi yang menunjukkan lagu position buy? Untuk stock RSI pun dah berada di overbought. So overbought betul-betul high, tertinggi. Kalau ikutkan ni, dia berada di kawasan paling tinggi. So sebelum ni kita paling tinggi lah di kawasan ini, iaitu 82, now berada di 84. So normally mungkin akan dia ada push sampai ke 100 sebelum dia betul-betul drop. So walaupun inilah good opportunity untuk take profit, sebab apa? RSI dah pun berada di overbought. Kemudian stock RSI pun dah berada di overbought. So ikut RSI dah sampai 100. Limit 100. So meaning apa yang berlaku, kita expected untuk dia akan berlaku correction yang besar ke bawah. So meaning ini adalah good position untuk anda exit market untuk Ape. Kalau anda long term, anda keluar modal. Kalau anda short term, anda keluar semua and tunggu balik retracement, iaitu retracement whatever high yang dia buat. Kita akan draw Fibonacci swing low to swing high. Katakanlah kalau high dia sampai $33, kena expected kita akan dapat balik support kita kawasan ni. Dan bila price jatuh balik kawasan ni, kita buy balik untuk a long term. Kita akan masuk balik modal yang kita keluar tadi.
So itulah pandangan Ape dan kenapa Zul expected Zul akan jual sekiranya Zul ada position Ape untuk position Ape. So guys, let's go, kita pergi ke Ethereum. Untuk next coin kita nak pergi dengan Ethereum. So apa yang berlaku di Ethereum? So Ethereum kita tengok pergerakan bounce malam iaitu ini, dan di Ethereum juga Zul cakap Zul ada detect untuk bullish pattern iaitu bullish divergence. So price buat lower low di price, RSI buat higher low di atas. So ini adalah indicator untuk price tu terus melakukan peningkatan. Sama juga price dah breakout 50. Tu macam bila price breakout 50, RSI expectation price akan more naik ke atas. So RSI kita ada sikit lagi ruang. So ini kita akan ada sikit lagi untuk melakukan kenaikan. So untuk ini kita akan tengok swing low to swing high. Last high, last low kita berada di kawasan resistance. So yes, beware, kita ada boleh lagi price itu untuk retrace balik. Retrace sampai mana? Iaitu retrace kita nak tengok. Dia akan buat satu lagi petak. So ni daripada low ini ke high ini kita akan expect price boleh rebound balik ke kawasan kita punya enter. Ataupun macam cakap, Zul akan close position untuk di Bitcoin dan Ethereum bila Zul nampak kata bearish divergence iaitu di Bitcoin. So untuk di Ethereum pun tu tak nampak lagi, ikutkan price still lagi buat price higher high, higher low kat sini. RSI still lagi buat higher high dan higher low. So normal pergerakan itu kalau ikutkan di price pun still lagi buat yang normally higher low, higher high. RSI pun higher high. So meaning ada lagi expectation, ada lagi continuously untuk dia melakukan sedikit lagi peningkatan berdasarkan high ini. Tu kita akan draw daripada high ini dan low ini, kita akan kita ada expected untuk price boleh naik lagi ke kawasan almost ke kawasan ini dalam 3k USD dollar. So ini untuk expectation ni kita boleh berlaku lagi sikit peningkatan. Dan untuk di channel kita yang lebih besar itu bear flag ini, tu expectation ini price kita ada middle. So expectation at least untuk Ethereum boleh sampai kawasan ni sebelum kita berlaku rejection untuk continuously naik atas ataupun drop bawah bergantung pada data masa price sampai di kawasan itu. So itulah untuk Ethereum. So guys, saya rasa itu saja untuk pagi ni. Please like, please subscribe, share kepada rakan-rakan yang lain. So hopefully dapat apa data yang tu share untuk ni anda dapat sedikit banyak. Apakah aku kata tanda-tanda yang tu nak close market, tu dah share kali ni. Dan sekiranya anda tak nak miss, anda boleh join punya YouTube membership dan dapatkan link ke Discord channel untuk dapatkan maklumat itu. So guys, apapun please like, please subscribe, share kepada rakan lain. Dan sebelum tu akhiri, sebenarnya di ruangan komen semalam ada thank you untuk siapa komen, dan ada juga satu kata feedback aku kata mengenai itu punya aku kata penerangan. Apapun thank you untuk feedback, apapun anda feel free to boleh feedback betul di ruangan komen, tak masalah. Sebab apa tu nampak itu sebagai satu untuk membaki itu punya cara penyampaian di itu punya channel. So thank you untuk semua komen yang anda typekan di komen, sama ada negatif ada positif. Negatif pun okey, sebab apa negatif adalah satu komen yang komplain komen yang kata dapat Zul dapat tahu apa kelemahan Zul dalam kata penyampaian. So baik, apa-apa kan, thank you untuk like, subscribe, komen and share kepada rakan lain untuk dia punya subscriber. Bantu Zul untuk tahun ni dapat at least 10,000 subscriber. So guys, jumpa lagi next review. Assalamualaikum, bye bye. Everybody get your fucking hands up.